Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jannah Jalidar dan pada kali ini Suara TV bersiaran langsung di Pejabat UMNO bahagian Simpang Renggam bersempena dengan Pilihan Raya Negeri Johor. Dan pada kali ini kami membawakan anda seorang calon, Saudara Abdul Muttalib Abdul Rahim, calon bagi DUN N27 yang berhormat, atau Saudara Abdul Muttalib Abdul Rahim. Boleh panggil YB ke? Tak apa, yang Apa? bersara. Yang bersara. Okey. Mungkin di permulaan ini kita ingin bertanyakan, mungkin tadi hari ini ada program apa-apa yang dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini untuk program kempen calon N27 layang-layang. Pagi tadi bermula di PDM Felda Layang. Selepas itu saya ke pusat pengundian awal di PGA Simpang Renggam, dan selepas itu di Kampung Cokro bersama Yang Berhormat Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi, dan selepas itu ke Bandar Renggam, dan daripada Bandar Renggam saya terus ke Pekan Layang-Layang dan Pekan Layang yang baru balik hari ini. Banyak Jadi program. untuk pagi ni ada 5. Untuk setengah hari, nanti tengah hari pun masa depan ni ada lagi dalam pukul 3. Baik, baik. Mungkin di permulaan ini kita ingin bertanyakan mengenai soalan apabila menjadi adun layang-layang dan juga pernah menjadi mantan Exco Kerajaan Negeri pada penggal 2013 hingga 2018 dan menang dengan majoriti 2,518 undi dan tiba-tiba tidak dicalonkan dalam pilihan raya yang lalu. Mungkin boleh kongsikan apa perasaan pada ketika itu? Yang pertama sekali, kita cerita yang gembira dululah sebab dia tak dah dicalonkan. Jadi Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT. Terima kasih kepada pucuk pimpinan parti yang meminta untuk saya kembali sekali lagi. Jadi kalau dilihat maknanya PRU ke-13 saya bertanding, PRU ke-14 saya tidak bertanding, dan PRN 15 maka saya disuruh lagi bertanding. Maknanya saya tak ada masalah lah pada PRU 13 sebenarnya. Cuma maknanya mungkin pada ketika itu mungkin ada hikmah yang sangat besar. Hikmah yang sangat besar iaitu kita dapat menyaksikan bagaimana Kerajaan Barisan Nasional tumbang untuk pertama kalinya selepas 60 tahun menerajui negara. Jadi saya rasa, bagi saya, perasaan saya tak ada masalah. Saya tak pernah rasa kecil hati. Memanglah kita pun nak tahu sebab, apa sebab, tapi sebabnya akan terjawab satu ketika nanti. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, dia ada jawapan yang on the spot akan kita nampak. Ya? Kemudian ada pula yang mengambil masa, itu yang dikatakan hikmah. Maka sebab itu saya tak kisah. Saya berlapang dada. Saya menerima bahawa ini ketentuan Allah SWT, dan saya kembali lagi untuk N27 layang-layang ni sebagai takdir Allah SWT. Jadi saya maknanya akan menerima tanggungjawab ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan insyaAllah berbakti kepada yang saya wakili. Baik YB, mungkin berbanding pada tahun 2013 YB hanya menentang calon daripada PKR, dan kali ini bakal ditentang oleh calon Parti Keadilan Rakyat, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Parti Pejuang Tanah Air. Apakah mungkin pertandingan banyak penjuru ini dapat menguntungkan BN atau sebaliknya? Dan pertama sekali yang ingin saya katakan bahawa di negara kita ni demokrasi ni subur. Makna siapa-siapa nak tanding boleh. Dulu one by one. Sekarang dah 4 lawan 3 4 penjuru. Jadi saya rasakan perkara ini dia ada banyak sudut yang kita boleh ambil kajian kalau bagaimana kalau 1 lawan 1, bagaimana kalau 2 lawan 1. Dia melihat satu lagi dari segi demografi, kedudukan pengundi, berapa jumlah pengundi Melayu, berapa pengundi Cina dan India. Tetapi sekarang yang pengalaman saya, sebab ini adalah pengalaman pertama 4 penjuru ni yang saya lihat. Jadi masing-masing ada potensi dia. Mereka masing-masing
merasakan bahawa mereka nak bertanding ni sebab mereka ada pengikut. Jadi maknanya kalau kita lihat kedudukan parti-parti ini semua maknanya merasakan mereka nak juga, mereka nak bertanding. Mereka nak bertanding, mereka nak memperlihatkan parti mereka sebab ada parti yang baru, ada gabungan yang baru. Jadi saya rasa perkara ini sangat baik bagi saya sebab ini pengalaman pertama 4 penjuru ni. Jadi kita tak tahu di mana dia punya keuntungan dia. Di mana keuntungan dia, di mana kelebihan dia yang kalau kita lihat cuma mungkinlah bagi saya kempen tu lebih utama. Sebab kita nak menarik seberapa ramai. Sebab itu saya gunakan masa saya sebanyak-banyaknya. Spendkan masa untuk kempen tu. Kalau dapat seberapa ramai yang boleh saya temui pengundi-pengundi ini. Untuk kita bersua muka. Untuk kita bertanya kepada mereka tentang apakah pilihan mereka. Kenapa mereka pilih. Dan kita akan tarik. Kalau mereka sudah bersama dengan kita, itu tak ada masalah. Tapi kalau yang tak nak bersama dengan kita, kita akan terangkan. Mudah-mudahan mereka juga akan dapat mengundi kita, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, YB, Dun Layang-Layang turut menjadi tumpuan mantan Menteri Pendidikan dan Ahli Parlimen Simpang Regam iaitu YB Mazli Malik yang turut bertanding. Jadi, YB Mazli Malik turut bertanding dan dilihat sebagai figura politik nasional yang juga bakal mungkin menjadi Menteri Besar jika Pakatan Harapan menang. Jadi mungkin mampu YB mengatasi cabaran ini. Adakah YB mampu? InsyaAllah. Dengan izin Allah sebab kami yakin Barisan Nasional ni sejarah dia, track record dia, kalah menang ni, dia tetap setia dengan parti. Itu sebab salah satu kita nak memilih pemimpin ataupun nak memilih parti, lihat pada kesetiaan parti, kesetiaan ahli. Kalau ada parti kalah je, terus lompat pergi tempat lain. Tak payah banyak lah. Ada berlaku bergolak sikit terus bubarkan parti, buat parti lain lagi. Jadi ini kita nampak maknanya kalau yalah saya tak nak mempertikaikan dia itu dengan saya tak pernah usik parti dia orang, biarlah dia orang nak bergerak cara kempen mereka, dia nak cakap apa pun terpulang. Tapi bagi saya masyarakat atau khususnya pengundi boleh melihat track record calon-calon walaupun dia pernah jadi apa. Tapi kalau dia ni kerjanya asyik lompat-lompat pergi ke sana. Sebenarnya apa yang dia nak bawa untuk rakyat? Apa yang dia nak hidangkan untuk rakyat? Kalau setakat berpolitik hanya untuk popular, nak jadi figura dalam politik, bukan itu yang penting. Kita nak jadi juara kepada hati rakyat, iaitu berkhidmat. Bagaimana yang kita nak beri khidmat yang terbaik supaya akar umbi ni ataupun rakyat di bawah ni boleh merasakan kehadiran kita walaupun kita tak ada. Satu pangkat, satu peringkat dulu kita akan letakkan parti kita siapa pun yang bertanding, kita tak ada isu. Sebabnya parti kita ni sentiasa menyantuni. Mereka sentiasa berada, kita ni sentiasa berada di hati mereka. Whatever. Ketika susah, Barisan Nasional datang. UMNO dan Barisan Nasional. Ketika berlaku apa-apa, ketika ribut, ketika banjir, di mana-mana pun kalau kita lihat yang sampai dulu adalah rekan-rekan Parti Barisan Nasional untuk membantu rakyat. Jadi saya tak bimbang tentang itu. Saya tahu saya adalah calon tempatan. Ramai yang saya kenal kat sini. Saya pun ada pengalaman bekerja di Sempang Renggam. Saya bukan setahun, 2 tahun di Sempang Renggam. Saya tahu, insyaAllah saya faham apa kehendak orang Sempang Renggam sebenarnya. Adakah mereka hanya setakat nak figura politik ataupun yang terus berpolitik ataupun yang nak bekerja dan berkhidmat kepada rakyat. Terima kasih. Baik, pengundi dari masyarakat India mempunyai angka yang agak signifikan, itu kira-kira 3,000 orang. Ya. Dan Perikatan Nasional pula meletakkan K. Alagatiran sebagai calon mereka. Adakah ini akan memberi kesan kepada BN itu sendiri? Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, pengundi ini ada lebih kurang 3,000 lebih. Masyarakat Cina ada lebih kurang 7,000 lebih, dekat 8,000. Isu ni tak timbul masalah. Tak timbul masalah sebab kita tengok calon pun bukan calon tempatan.
ramai di kalangan orang India sendiri pun tak kenal. Dan sebelum ni saya pernah berkhidmat dan saya amat rapat dengan masyarakat India di dalam dunia layang. Yang kita kenal mereka ini di layang-layang, di Renggam, memang banyak masyarakat India. Alhamdulillah, saya bersama dengan mereka. Saya sentiasa rapat dengan mereka daripada dulu. Dan saya nampak kesan dia apabila saya dicalonkan semula untuk menjadi calon N27 layang bagi pihak Barisan Nasional. Ramai yang telefon saya. Mereka telefon saya, dia kata YB come back. Dia kata kita pun come back dengan YB, kata dia. Kembali semula. Jadi salah satu tugas saya iaitu menyatukan mereka dan menyantuni mereka. Ya, sebab kita faham kita pernah tak menjadi kerajaan selama 22 bulan. Ialah hati mana yang kata orang tak luluh melihat 63 tahun parti kita berkuasa tiba-tiba jatuh. Jadi mungkin ada sedikit apa dipanggil scheme of thing. Tu kena faham tu. Scheme of thing, maka orang pergi sini jadi bersepah masing-masing. Tapi alhamdulillah, buat masa ni bila dilihat Barisan Nasional letakkan calon saya, mereka kembali kepada saya. Dan saya amat rapat dengan masyarakat India. Dan semalam pun saya dengan masyarakat India di Renggam. Bila saya buka amal, saya kata, Cik, kenal saya lagi tak? Ingat. Ada tak pernah nampak muka saya tapi sebut nama saya dia ingat. Dia tak pernah tengok tapi nama saya dia ingat. Ialah sebab saya lama dengan mereka lebih kurang 5 tahun. Daripada 2013 hinggalah 2018. Jadi selepas tu 4 tahun kami tak jumpa, tapi alhamdulillah nama saya ataupun apa yang pernah saya buat kepada mereka dulu, khidmat bakti saya, mereka kenang sampai hari ini dan mereka akan bersama dengan saya dalam PRN yang ke-15 ini. Baik YB, mungkin ada apa-apa perubahan ataupun penambahbaikan yang akan dibawa oleh YB sekiranya mendapat kepercayaan dan mandat daripada pengundi-pengundi di Simpang Renggam kali Terima ini. kasih. Soalan ni memang mesti akan tanya. Kita ni nak jadi wakil rakyat ni memang kenalah buat. Yang pertama, kita kena selesaikan yang tertangguh, yang tergendala, yang terbengkalai. Yang tergendala ni belum buat apa-apa. Yang terbengkalai ni dah separuh jalan. Tak kena faham tu. Kerja kita ni sebagai wakil rakyat ni, kalau kita ambil kawasan ni, kita jadi kerajaan, banyak yang kita kena pilihan. Kalau tuan-tuan tengok dalam BN ikhtiar Barisan Nasional, kebanyakan itu ada yang terpaksa kita buat balik. Banyak perkara-perkara dari segi pembangunan yang dah bukan tertunda, tergendala sebab tak dibuat. Yang tertangguh, terpaksa ditolak, kemudian terbengkalai yang ditinggal begitu saja. Inilah yang kita akan laksanakan. Sebab selama 22 bulan, mereka hanya sibuk dengan sesama mereka. Akhirnya tumbang kerana percakaran sesama mereka. Wujud lagi satu kerajaan lain yang kita lihat pun begitu juga. Tapi apa-apa pun, kitalah UMNO Barisan Nasional yang disalahkan. Tetapi sebenarnya berpunca daripada mereka. Asas pembinaan mereka, parti mereka itu kerana hanya satu. Nak jatuhkan Barisan Nasional. Jadi matlamat dah tak betul. Bukan nak membina negara, nak membela rakyat. Nak melihat hanya Barisan Nasional kalah. Itu je matlamat mereka. Jadi saya ingin berpesan pada yang di luar sana. Oleh kerana tuan-tuan dah melihat Barisan Nasional kalah. Dan tuan-tuan sendiri melihat kesan daripada apa yang terjadi bila Barisan Nasional kalah. Sebuah parti yang membela nasib rakyat selama ini, yang membangunkan pembangunan ekonomi, infrastruktur, kemudahan, segala-galanya untuk rakyat. Jadi tuan-tuan lihatlah betapa buruknya kalau Barisan Nasional itu tumbang. Maka itu sebabnya kali ini kita kena kekalkan kembali mengambil Barisan Nasional ini untuk menjadi tunjang kerajaan, untuk menjadi kerajaan, dan kena pastikan kemenangan untuk Barisan Nasional untuk mentadbir negeri dalam PRU 15 ini. Hendaklah PRN negeri ini, hendaklah dia sifatnya dominan dan majoritinya yang besar, mungkin lebih besar daripada 2/3. Barulah mudah kita nak mentadbir negara kita demi kestabilan
masa depan. Okey. Baik YB, mungkin banyak lagi yang ingin kita kongsikan Ya. bersama-sama YB pada hari ini. Namun masa tidak Ya. mengizinkan. Tapi mungkin YB ada kata-kata akhir buat pengundi-pengundi di Dun Simpang Renggam sebelum mereka semua keluar mengundi pada 12 Mac ini. Silakan YB. Terima kasih. 12 hari bulan 3 adalah penentu hala tuju negeri Johor. Sekiranya anda masih kekal memilih pembangkang yang terdahulu untuk menjadi kerajaan, kita akan lihat berapa banyak lagi kehancuran. Maka dengan sebab itu, dengan rendah hati, saya merayu kepada pengundi-pengundi di luar sana yang akan mengundi, tak kisahlah daripada lapisan umur, berapa umur mereka, saya menyeru supaya mereka ini kembali mengundi Barisan Nasional, ya, calon-calon Barisan Nasional, kerana kita tahu, insya-Allah Barisan Nasional ini calon-calon yang dipertandingkan, yang dipertaruhkan dalam pilihan raya negeri kali ini adalah calon-calon yang insya-Allah akan berbakti kepada pengundi-pengundi nanti setelah mereka berjaya menjadi wakil rakyat dan wujudnya sebuah kerajaan yang kukuh, insya-Allah. Itu saja. InsyaAllah. Mudah-mudahan jangan lupa undilah calon-calon Barisan Nasional, kerana inilah yang akan menentukan masa depan negeri dan negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada YB Abdul Muttalib Abdul Rahim kerana sudi hadir pada hari ini, dan kami mengucapkan semoga maju jaya Terima kasih. dan selamat bekerja untuk Simpang Renggam ni, insya-Allah. Dan untuk itu sekian daripada kami, seluruh kru Suara TV, dan jumpa lagi di forum yang akan datang daripada saya Jannah Jalidar. Assalamualaikum dan salam hormat.